Surah apa Kak Syida hari ni? Sajadah nak ayat ke-16 kot. Ayat ke-16 tapi surah Sajadah. Tak Surah Nabi Sajadah. Azimah Sajadah. Okay. Ustaz okey. Tapi kita bercuti lah Ramadan ni. Ustaz minta cuti dulu. Jadi hari ni sambungan surah As-Sajadah kan? Ya. Betul. Alright. Jangan nangis lagi ya nak. Ha? Jangan nangis lagi. InsyaAllah. Harap-harapnya begitulah. Nangis pun tak apa, berpahala. Kan? Air mata tu kalau menangis, insyaAllah dapat memadamkan api neraka. Betul ke Ustaz? Betul. Ya. Pergi ke FB sekejap. Lupa pula tadi. Okey. Rasanya insyaAllah Alhamdulillah kita boleh mulakan Ustaz dah ada 18 orang dah sekarang. Okey, boleh. Okay, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih lagi dalam surah As-Sajdah. Surah yang lazim Nabi baca setiap malam dan terutamanya pada subuh pagi Jumaat. Cumanya masyarakat kita ni bila dia dah obses, itu mungkin perkataan yang sesuai kot. Bila dia dah obses pada satu amalan tu, dia sukar untuk membezakan sama ada amalan itu dalam kategori sunnah atau dalam kategori wajib. Contoh, bacaan surah Sajdah dan surah Insan pada pagi Jumaat. Hukum asalnya adalah sunnah. Hukum asalnya adalah sunnah. Tapi jika sampai ke tahap tak boleh surah lain melainkan surah itu setiap pagi Jumaat, itu seolah-olah kita sudah menjadikan dia wajib. Kita perlu pandai untuk differentiate ibadah sunnah sebagai wajib atau ibadah sunnah kita lakukannya, kita layan dia dalam keadaan dia itu sunnah. Maksudnya, kalaupun imam tak bawa surah Sajdah pada pagi Jumaat, so janganlah kita terasa dalam hati, dia seolah-olah macam Jumaat tu tak komplit kerananya. Begitu. So, layan ni lah ibadah sunnah sebagai sunnah, maka berlapang dadalah. Terima saja seperti mana adanya ia. Okey. So, minggu yang lalu kita berhenti pada ayat yang ke-15 surah Sajdah. Ayat yang ke-15 surah Sajdah. Dan ayat ini represent dia mendatangkan satu bentuk kepelikan
Pertamanya, sejurus sebelum sujud, hanya satu ayat yang Allah mention tentang orang beriman. Kerana beberapa ayat sebelum tu adalah tentang orang yang mujrim. Orang mujrim. So basically orang mujrim ni, dia adalah open sama ada dia itu kafir atau munafik atau muslim. Kerana ketiga-tiga golongan ini dia boleh saja masuk dalam kategori mujrim. Siapa mujrim? Mujrim adalah orang-orang yang penjenayah. Dia melakukan kerosakan. Kategori Islam, munafik dan kafir tu dia dari sudut akidahnya kepada Allah, beriman atau tidak beriman. Tapi mujrim adalah kategori perilaku dia, perbuatan dia. Percaya atau tidak, itu another story. Cerita yang lain. Kali ini Allah sebut tentang apa yang dia buat. Lalu pada ayat ke-15, Allah sebut tentang perbezaan antara mujrim dengan beriman. Orang beriman adalah ketika sampai ayat, bukti, keterangan dihidangkan depan mata mereka. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha. Bila datang ayat, diperingatkan buat mereka, mereka bersegera sujud. Orang mujrim juga menerima pendekatan yang sama. Datang ayat, diperingatkan kepada mereka. Tapi mereka buat apa? Mereka abaikan, tak nak dengar, tak nak lihat, lalu berpaling. Itu je beza antara orang mujrim dengan orang beriman yang bertindak. Lalu Allah gelar orang mujrim yang buat begitu. Datang peringatan, datang ayat depan mereka, dan mereka tidak bertindak. Allah gelar mereka sebagai yastakbirun. Wahum la yastakbirun tu kepada orang beriman. So mafhum mukhalafahnya, bagi orang yang tidak beriman, maksudnya mereka apa? Mereka sombong. Allah dah datangkan ayat, tak nak beriman. Datangkan ayat, tak nak ikut. Malah lebih luar biasa bila Allah gelar Quran ini sebagai zikir. Zikr. So apa maksud zikr? Zikr adalah peringatan. Dan peringatan ini dalam bentuk perkara yang kita dah tahu. Secara tak langsung, Allah nak bagi tahu pada kita, Quran, kita dah tahu dah apa isi dalam Quran tu. Cuma lagi, kekerapan kita membaca, usaha kita untuk faham, itu adalah bonus-bonus yang Allah nak kita buat. Allah nak dengan kita kerap membaca dan mengulang Quran ini, setiap kali datang peringatan seterusnya, ketika kita lupa dan lalai, kita akan menanggapi peringatan itu sebagai peringatan mesra. Bukan untuk menyindir kita, bukan untuk merendahkan kita, bukan untuk memalukan kita. Tapi bagi orang yang tak pernah ditegur, teguran-teguran tu dirasa ancaman buat dia. Sebab tu dia tolak. Sebab tu dia berpaling. Malah berpaling itu dalam lagak sombong. Jadi bagi mereka-mereka, kita terutamanya, yang melazimi dengan baca Quran, yang melazimi dengan tadabbur Quran,
maka kita berharap bahawa peringatan yang datang sama ada daripada kita sendiri, kita baca, ataupun mungkin from time to time Kak Syida mungkin tegur, kan? Misha mungkin, Syahira mungkin yang menegur. Kita nak teguran-teguran itu kita dapat terima dengan rasa syukur. Ya Allah, terima kasih Engkau hantarkan orang untuk menegur. Lupanya kita, lalainya kita, tersilapnya kita. Jika tidak, kita akan menghadapi keadaan yang sama pada ayat yang ke-12. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah. Tak kali itu baru kita berusaha untuk berubah menjadi baik. Okey. Rentetan daripada itu, pentingnya untuk kita merasakan bahawa peristiwa nuzul Quran itu suatu yang sangat penting untuk kita syukuri. Sebab tanpa turunnya peringatan tu, maka kita sebenarnya tak ada asas untuk diperingatkan pun. Tanpa turunnya Quran, kita tak ada panduan sebenar untuk kita ikut. Saya sangat tertarik dengan hantaran terbaru daripada saudari Ayat Ibrahim. Bagi siapa-siapa yang belum mengenali beliau, bolehlah cari dekat Facebook Ayat Ibrahim. Terbaru hantarannya adalah bagaimana beliau mendatangkan analogi yang tepat berkaitan dengan tawakal. Analogi yang saya kira sangat baik berkaitan dengan tawakal. Selalu kita sebut tentang tawakal, aku bertawakal pada Allah, kan? Aku berserah diri pada Allah. Namun contohnya macam mana tawakal ni? Lalu ayat dia bawa satu contoh tentang perbuatan tawakal. Bagaimana? Okey. Dia kata bayangkan kalau kita ada kes di mahkamah lalu kita ambil seorang peguam, kita hire seorang lawyer menjadi wakil kita. Kan sama seperti kita bertawakal pada Allah, kita sebenarnya menanggap Allah itu sebagai wakil, wali, pelindung, penjaga. Kita menjadikan Allah itu sebagai wakil. So kalau peguam itu jadi wakil kita untuk menguruskan kes-kes kita di mahkamah, dah tentu peguam itu nanti akan terus berurusan, minta dokumen-dokumen terlibat, minta keterangan-keterangan kita, minta kita punya maklumat-maklumat. Dan kita perlu patuh arahan peguam. Kan? Kita perlu patuh arahan peguam. Oh, sebelum tu, saya kena ambil dulu telefon ni. Nak minta tolong mute-kan dulu sekejap. Okey, minta maaf. Sebab saya pergi pukul kat rumah, dia mati. Dia tak hidup. So, kena apa? Kena call technician. Tu yang dia nak set appointment esok. Minta maaf. Okey. So, kembali kepada konsep tawakal tadi. Peguam kita, bila dia minta maklumat, maksudnya dia nak bantu kita. Jadi, kita perlu patuhi apa jenis maklumat yang dia nak dan kita perlu berlaku jujur sejujurnya. Tanpa ada sebarang
kita rasa nak reserve, kita rasa, kalau aku bagi semua ni nanti entah dia buat sesuatu pada aku kot. Tak, tanpa perlu merasakan apa pun. Kita perlu trust dia 100%. Malah kita sanggup bayar pula pada dia. Sanggup berkorban pula. Nanti Allah ada sebut tentang wa mimma razaqnahum yunfiqun. Apa yang telah kami berikan kepada dia, dia pula akan menafkahkan kembali. Dia akan belanjakan kembali untuk agama ini. So, hubungan kita dengan kita punya peguam itu adalah cerminan bagaimana sepatutnya kita bertawakal pada Allah. Meletakkan 100% kepercayaan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa yang sama, segala arahan daripada Allah kita kena fulfill. Bila dia suruh sembahyang, sembahyang. Suruh puasa, kita puasa. Arahan daripada peguam kita untuk membantu kes kita, dia minta fakta kes, kita bagi fakta kes. Dia minta dokumen kita, kita bagi dokumen kita. Kerana bagi kita yang tidak mengetahui tentang selok-belok mahkamah, maka kita perlu akur terhadap apa yang peguam kita nak. Lebih-lebih lagi Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha tahu tentang masa depan kita, yaumil mahsyar nanti. Maka seharusnya apa saja panduan kita, malah panduan yang Allah turunkan itu, kita sambut sebagai nuzul Quran, seharusnya kita sambut dengan tangan terbuka, ya Allah, terima kasih kau berikan aku panduan semacam ini untuk bersedia menghadapi mahkamah yaumil mahsyar. Wow. Menyedari hakikat itu, sepatutnya kita dah boleh kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Dahsyat. Dahsyat. So, kita teruskan. Tatajafa junubuhum anil madaji'. Tatajafa junubuhum anil madaji'. Mereka merenggangkan diri dari tempat tidur. Mereka merenggangkan diri dari tempat tidur. Yada'una rabbahum khawfan wa tama'a. Lantas mereka berdoa kepada Tuhan mereka dalam keadaan khawfa, takut, wa raja'a, wa tama'a, dan harap. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan mereka pula selalu mendermakan sebahagian daripada apa yang kami berikan kepada mereka. Mereka selalu mendermakan apa yang kami beri. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lalu tuan-tuan, tatajafa ni kalau dia punya translation kat sini merenggangkan diri. Maksud asal tatajafa, kita tak lena nak tidur. Kan mungkin rasa gatal badan, rasa rimas, rasa tak selesa. Itu maksud tatajafa. Selalunya yang menghadapi tatajafa ni bila kita sudah meningkat usia. Kan waktu remaja badan kita sangat sihat, sangat segar. Tapi bila dah tua-tua ni kadang angin lah, kadang sakit tulang belikat lah, kan? Kadang katil tu tak selesa lah. Kadang ada antara kita yang lebih selesa tidur atas katil mengkuang, tikar mengkuang. Itu lebih sejuk, lebih nyaman, lebih lena. Tapi tidur malamnya kita itu sering terganggu. Sejuk sangat mungkin aircon, kita matikan aircon. Lepas tu berpeluh-peluhlah badan kita. Itu bentuk tatajafa. Kadang tidur-tidur yang tidak lena ini adalah kurniaan daripada Allah supaya kita bangkit untuk bersama dengan Allah. Malah Allah kata apa? Tatajafa junubuhum anil madaji'. Seolah-olah kita punya lambung kanan dan kiri. Tu junubuhum. Biasa kita tidur kan mengiring. Lambung kanan kita dan lambung kiri ini seolah-olah nak menjauhkan diri daripada madaji', daripada tempat tidur kita. Nak merenggangkan diri. Itu figure of speech daripada Quran nak menunjukkan dia ni tak lena nak tidur, tapi untuk mengisi masa itu dah tak boleh tidur, dia bangun,
dan menjauhkan diri daripada tempat tidur. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Menariknya dalam ayat ini Allah tak kata dia solat. Sebab kadang yang tak boleh tidur ni adalah wanita-wanita dan dalam keadaan dia tak boleh solat. Maka Allah katakan yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Dia berdoa, berharap kepada Tuhannya dalam keadaan takut dan harap. Sebab kalau Allah terus sebut solat, terus menutup peluang kepada wanita-wanita yang uzur syar'i. Maha penyayangnya Allah dalam ayat ini. Dahsyat. Dahsyat. So ayat ini juga kita boleh lihat bagaimana Allah mengangkat martabat wanita. Memberikan peluang seluasnya kepada insan yang diberi gender wanita. Cukup dengan hanya ayat yad'una rabbahum, berdoa kepada Tuhan. Dan ini option yang paling rendah bagi lelaki yang disangka kuat. Rupanya tak juga solat. So yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Macam mana sebenarnya kita nak merasai berdoa dengan rasa takut dan harap? Macam mana? Kita pernah tak hadapi situasi yang kita dalam keadaan takut tapi dalam masa yang sama berharap. Lalu Allah datangkan dalam surah yang lain, ayat yang lain, bagaimana sepatutnya kita rasa takut dan harap ni. Allah datangkan dalam surah Ar-Ra'd, ayat yang ke-12. Allah datangkan dalam surah Ar-Ra'd, ayat yang ke-12. Okey, saya sharekan skrinnya. Huwallazi yurikumul barqa khaufan wa tama'a wa yunshi'us sahabas thiqal. Allah lah yang memperlihatkan kilat, pancaran kilat kepadamu untuk kamu ada pengalaman rasa takut, dalam masa yang sama rasa berharap untuk selamat. So setiap kali datang kilat, begitulah sepatutnya kita rasa sewaktu kita berdoa. Kan bila datang kilat, kita rasa apa? Takut. Takut apa? Akan dengar dentuman guruh. Kilat itu warning. Yang kita takut, dentuman guruh tu. So dalam pada kita takut dentuman guruh tu akan bunyi, kita berharap, ya Allah selamatkanlah aku daripada apa jua kejahatan makhlukmu. Kan? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Daripada apa jua kejahatan yang mungkin timbul daripada makhlukmu. So, kita pernah hadapi peristiwa tu. Kilat datang dan kita rasa terkejut. Dan kita menanti bunyi guruh dengan rasa takut. Tapi dalam masa yang sama berharap, ya Allah selamatkanlah aku. Begitulah Allah nak sikap kita, emosi kita sewaktu berdoa. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Malah Allah guna fi'il mudhari' pada perkataan yad'un. So continuously berdoa. Berdoa tanpa jemu. Acap kali berdoa. Tiap malam berdoa. So perkara pertama Allah nak kita buat apa? Minimum requirement berdoa. Seterusnya wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan apa sahaja rezeki yang kami beri, apa sahaja rezeki yang telah kami beri,
razaqna tu fi'il madhi. Past tense. Kami telah beri. Bukan belum dapat, dah dapat. Apa sahaja yang kami dah bagi. Yunfiqun. Dia nafkahkan. Ayat ini sangat universal. Sangat besar, sangat vast, sangat luas. Lalu terpulang kepada kita, apa yang kita boleh contribute kembali kepada Allah. Masa, kita peruntukkan masa 1,5 jam setiap hari Rabu, setiap pagi Rabu untuk dengar ulasan tentang Quran, contribute masa untuk tambah ilmu. Kita contribute masa sepanjang bulan Ramadan, tiap-tiap malam untuk solat malam, bermula daripada maghrib, malah kita menunggu pula, menunggu untuk solat isyak, seterusnya sambung pula solat tarawih. Oh, rupanya kita boleh laksanakan solat sunat selepas solat isyak. Malah bukan hanya 8 rakaat. Keinginan kita berkobar-kobar untuk habiskan 20 rakaat. Boleh rupanya. Yang selama ni bila kita baca apa yang Nabi laksanakan setiap malam Nabi buat sekurang-kurangnya 11 rakaat. Dan kita rasa, wow, macam mana Nabi boleh buat? Tapi rupanya kita juga boleh laksanakan benda yang serupa. Cuma lagi solat malam bagi Nabi adalah wajib. Kita pula dalam kategori sunnah. Sebab tu kita rasa, beratnya. Tapi boleh buat. Boleh buat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Malah rupanya kita pula boleh contribute untuk mengurangkan bunyi bising pada alam sekitar. Bunyi bising macam mana? Kurangkan bercakap waktu Ramadan. Kan bila kita bercakap, keluar bunyi, kita boleh kurangkan. Dan kita boleh juga contribute untuk tidak mensia-siakan tenaga buat perkara-perkara yang lara. Boleh je kita nak reserve kita punya tenaga sepanjang Ramadan. Boleh. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan bulan ini supaya kita menyedari banyak hal sebenarnya kita boleh dalam konteks wa mimma razaqnahum yunfiqun. Apa lagi yang kita boleh contribute? Masa kita, pandangan kita, ilmu kita. Bukan hanya diterjemah dari sudut ada duit, derma. Tidak. Quran tidak sesempit bagaimana mengikut cara kita memandang. Tidak. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah tak sebut tentang harta. Allah tidak sebut hanya semata-mata tentang wang ringgit. Tidak. Dia sangat besar. Kalau kita sebagai cikgu memasak, mimma razaqnahum yunfiqun. Bagilah tips-tips memasak yang ringkas yang kita boleh buat untuk memudahkan orang buka puasa. Mimma razaqnahum yunfiqun. Kita seorang doktor. Bagilah tips-tips bagaimana kita boleh kekal bertenaga. Selain daripada pengambilan suplemen mungkin. Buatlah kajian-kajian tertentu tentang pemakanan-pemakanan yang mengikut dosnya. Kita sebagai engineer misal kata, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sangat banyak kita memudahkan urusan-urusan. Mungkin aliran trafik di jalan raya. Mungkin tata cara penggunaan tenaga di rumah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lalu mereka-mereka ini yang ada orang yang tak boleh berenggang daripada tempat tidur. Lantas dia tak boleh nak capai yad'una rabbahum khaufan wa tama'a itu waktu malam.
Tapi Allah masih bagi dia peluang. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Engkau ada waktu siang untuk buat semua ni. Tengok dimensi yang Allah hidangkan kepada kita, tidak hanya terhad kepada hanya golongan ini saja. Lalu golongan lain, aku tak dapat nak buat, so mungkin aku tidak bernasib baik kot untuk tergolong dalam golongan itu. Tidak. Semua orang ada peluang. Baiknya Allah, semua orang masih ada peluang. Lalu tak seorang pun yang mungkin bakal tercicir. Dan dengan peluang yang seluas ini, bayangkan tuan-tuan, dengan peluang yang seluas ini pun masih ada manusia yang Allah sebut seperti mana ayat yang ke-12. Betul tak dia rugi? Sangat rugi. So Allah bagi peluang sangat besar semacam itu, tapi dia tak nak ikut. Jadilah dia seperti mana ayat 12. Okey. So kita teruskan. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Perlu diingat, ketika kita melaksanakan tuntutan ayat 16, yad'una rabbahum dan wa mimma razaqnahum yunfiqun, boleh jadi kita tak nampak impak dia. Kita tak nampak ganjaran waktu itu. Setiap malam kita berdoa, seorang-seorang kita dalam keheningan malam, kita berdoa, ya Allah, aku nak jadi orang yang baik, ya Allah. Aku harap sangat untuk jadi orang yang baik. Tapi besok pagi ni kita masih lagi tenggelam dengan aktiviti mengumpat kita. Kan kita masih lagi rasa macam nak berbohong. Kita masih lagi rasa macam ada rasa iri hati pada orang. Belum terbukti yang kita nak jadi orang baik tu. Belum. Kan kita masih lagi melakukan perkara-perkara yang seperti biasa. Tapi tiap malam kita kerap berdoa, masih belum nampak impak doa kita tu. Sama macam wa mimma razaqnahum yunfiqun, kita selalu benda ni berlaku. Kita sudah menumpahkan, memberikan sepenuh perhatian, menumpahkan tenaga, memberikan tenaga, keringat kita, tapi akhirnya orang tidak appreciate. Usaha kita itu dipandang sepi. Sedangkan kitalah tabir belakang, kontak orang sana, kontak orang sini. Ustaz Nazri dah nak start kelas, kita bagi WhatsApp setiap grup. Tapi tak ada satu pun orang dalam grup tu yang ucap terima kasih. Malah kita pula dimarah. Apa salah lambat bagi tahu? Kan? Lalu kita rasa, aku buat ni sia-sia ke? Maka ayat 17 Allah kata apa? Maka tiada seorang pun yang tahu satu persatu persediaan yang telah dirahsiakan untuk mereka. Wow. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan terhadap apa yang mereka buat. Apa yang mereka buat? Berdoa dan infak. Dua benda saja Allah nak kita buat. Malam kita berdoa,
siang kita infak. Nafkahkanlah diri kita untuk agama ini. Dan Allah kata, tak seorang pun yang tahu apa yang kami rahsiakan. Tak seorang pun yang tahu apa surprise yang bakal mereka terima. Manusia memang suka surprise. Tiap kali birthday dia, kadang suami dia sorok-sorok, merancang sebulan lebih awal, bagi tahu pada anak-anak, tolong jangan bagi tahu ibu. Kali ini kita nak betul-betul buat surprise. Dan akhirnya bila hari yang dinanti tiba, dia buat surprise, dia sangat rasa bahagia dan gembira. Allah bagi tahu ayat ke-17, kami sedang sembunyikan sesuatu buat mereka. Allah siap bagi tahu ada surprise untuk korang. Tapi dalam bentuk macam mana? Hanya Allah yang tahu. Bayangkan, malaikat pun tak tahu. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Malah Allah kata apa? Surprise yang pasti akan mengalirkan air mata gembira. Kadang suami buat juga surprise, tapi bila berlaku isteri tak suka. Boleh jadi. Contoh, Tara, abang bawa madu baru. Betul surprise, tapi benda tu ayang tak suka. Allah bagi garanti. Apa yang kamu tak tahu, apa yang kami sembunyikan, pasti akan menjadikan kamu qurrati a'yun. Element of surprise ni kamu akan pasti gembira alang kepalang. Itu mungkin ayat yang nak menggambarkan betapa hebatnya surprise tu. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Kemudian Allah buat perbandingan. Di atas sudah ada perbandingan dah. Kali ini Allah nak supaya kita realize. Allah sedang buat perbandingan sebenarnya. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Apakah kamu menyangka orang mukmin sama seperti mana orang fasik? Tak sama. La yastawun. Terdahulu ayat 12 Allah sebut tentang mujrim, orang yang fasik ni. Dia bukan sahaja fasik merosakkan diri, tetapi akhirnya nanti dia menjadi fasid, orang yang merosakkan orang lain. Merosakkan alam. Lalu Allah bagi tahu, tak sama kehidupan sama ada di dunia dan balasan nanti di akhirat yang bakal diterima oleh orang mukmin dan orang fasik la yastawun, langsung tak sama dari sudut menerima balasan. Ammal ladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan apa yang mereka buat dari sudut amal-amal baik mereka, falahum jannatul ma'wa, mereka dapat syurga ma'wa. Mereka dapat apa? Syurga ma'wa. Nuzulam bima kanu ya'malun. Syurga ma'wa. Ma'wa ni nama syurga lah. Dan ma'wa ni asal perkataan awa. Awa. Kita pernah baca perkataan awa ni, pernah jumpa. Awa ni bermaksud tempat berlindung. Idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. So awa ni tempat berlindung tak kala mereka berlindung. So jannatul ma'wa bermaksud macam mana? Okey, cuba bayangkan seorang anak kecil
bila dia dalam ketakutan. Contohnya, takut bunyi guruh tadi tu. Nampak kilat, bunyi guruh, dia takut. So, anak kecil itu akan lari mendapatkan siapa untuk dapatkan perlindungan. Dia lari cari mak dia. Awal. Pelukan ibu tu adalah awal. Pelukan yang mendamaikan dan menenteramkan. Pelukan yang seolah-olah kata, dah, engkau selamat bersama ibu. So, jannatul ma'wa, kita masuk ke dalam syurga, yang bila kita masuk, kita rasa aman, tenteram. Inilah tempat yang sangat mendamaikan. Seolah-olah kita dapat rasakan pelukan ibu tu. Itu gambaran emosi jannatul ma'wa. Ibarat seorang kanak-kanak yang damai dalam pelukan ibu. Wow, kalau begitulah kita baca ayat ini dalam keadaan menggambarkan kembali ibu memeluk kita. Aduh. Dan itu baru nuzulah. Itu baru apa nama? Welcoming drink. Itu bukan main dish, itu bukan main course. Itu bukan balasan sebenar. Itu baru masuk syurga. Itu nikmat-nikmat awal. Itu baru bunga-bunga. Kalau kita bertandang rumah Kak Syida kan, apa nama, dengan niat nak memetik bunga di laman rumah dia. So rombongan yang datang ni baru buka, baru apa nama, buka pantun. Tu nuzulah tu. Atau suami kita balik daripada kerja, kita nampak dia penat, kita hidangkan dia air kegemaran dia. Bang, minum air dulu sebelum kita makan makanan berat. Tu nuzulah. Ini antara bentuk nikmat yang Allah tonjolkan dalam surah Sajdah. Dan seolah-olah setiap ayat yang kita lalui, kita rasa kita perlu sujud. Bayangkan bentuk nikmat macam ni. So, nuzulam bima kanu ya'malun. Itu semua sebagai pembukaan atas apa yang mereka buat. Apa yang kita buat tadi tu? Apa yang kita buat? Ayat 16. Yad'una rabbahum khawfa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu je. Itu je. Tapi kita dapat surprise yang tidak kita sangka-sangka, malah kita dapat jannatul ma'wa sebagai nuzulah. Sebelum ni kita baca dalam suratul Kahf, jannatul firdausi nuzulah. Dekat sini kita lalui jannatul ma'wa nuzulah. Wow, dahsyat tuan-tuan. Dahsyat. Bima kanu ya'malun, sebagai balasan apa yang telah mereka kerjakan. Lagi sekali, bayangkan betapa ruginya orang-orang fasik, orang-orang mujrim tadi, yang mereka gagal untuk beriman. Mereka gagal untuk tunduk dengan ayat-ayat Allah. Kan sangat rugi. Walhal benda yang nak dibuat ni senang je. Kita hanya perlu tunduk menjadi hamba Allah. Itu je. Tapi itu pun mereka tak nak. Semudah itu pun mereka tak nak. Sebab bila mereka enggan dan mereka tak nak, mereka gagal
melihat betapa besarnya kasih sayang Allah ni. Mereka gagal. Betapa penyayangnya Allah. Nakkan kita benar-benar masuk syurga. Wow. Okey, ayat seterusnya. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Dan bagi orang-orang yang fasik, di awal tadi Allah sebut sebagai mujrim. Rupanya orang-orang yang mujrim ni lama-kelamaan dia menjadi fasik kerana salah cara dia melihat dunia ini. Salah cara dia memandang Allah itu bagaimana. Dan salah cara dia memandang diri dia perlu jadi hamba Allah. Lalu dia menjadi fasik, merosakkan diri. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Maka tempat perlindungan dia atau tempat kembali dia adalah api. Tempat kembali dia adalah api. Anar, api ataupun api neraka. So, api neraka bersedia untuk memeluk dia. Jadi Jannatul Ma'wa bersedia untuk memeluk kita. Memberi kedamaian dan ketenangan. Dan bayangkan, dia di dunianya dia macam tu, di mahsyar dia tertunduk malu, dan selepas diadili, dia dipeluk oleh api neraka. Wow. Kullama aradu ayyakhruju minha. Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka itu, u'idu fiha, mereka dikembalikan kepadanya. Wa qila lahum, dan dikatakan kepada mereka, zuqu azaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Rasalah azab neraka yang dahulu kamu selalu mendustakannya. Kullama aradu, setiap kali mereka nak keluar. Tuan-tuan, saya nak tanya, nak keluar ni dah buat ke belum? Nak makan. Katalah sekarang ni kita haus. Saya nak minum lah. Saya dah minum belum? Belum minum. Kan? Belum minum. Nak minum. Belum minum. Baru nak. Nak ni apa maksud nak? Hendak. Apa maksud hendak? Lintasan dekat hati je. Mereka ni sedang diseksa. Dia baru rasa nak keluar. Baru rasa nak keluar. Belum ada lagi tindakan yang boleh kita katakan, oh dia betul nak keluar tu. Tak, belum ada tindakan. Baru rasa nak keluar. Allah masukkan lagi dalam neraka. U'idu fiha, dikembalikan ke neraka. Malah lebih dahsyat lagi. Baru rasa nak. Belum buat. So, apa sebenarnya perasaan orang yang sedang dibakar? Orang yang sedang diseksa? Apa sebenarnya perasaan orang yang sedang dibakar dan orang yang sedang diseksa? Cuba saya nak tahu pandangan yang lain. Apa perasaan orang yang sedang diseksa atau orang yang sedang dibakar? Kita gambarkan anak kecil yang sedang didera oleh mak bapak dia. Apa perasaan budak tu? Sewaktu dia sedang didera. Tak selamatkan diri, Ustaz. Tekanan emosi. Tekanan emosi. Okey, lagi? Tidak selamatkan diri, tekanan emosi. Apa lagi yang dia rasa? Yang budak tu nak? Mendapat simpati. Simpati, okey. Tapi ada
dua emosi yang dominan. Dua emosi yang dominan. Pertama, khauf, takut. Kedua, tama'ah, harap nak keluar. Harap untuk selamat. Dia takut diseksa, takut perit, takut sakit. Di dalam masa yang sama, dia tama'ah. Allah balas orang-orang fasik ini dalam neraka. Tanpa disebut bahawa mereka sedang dalam keadaan khaufan wa tama'ah. Tapi Allah cuma kata, aradu ayyakhruju minha. Dia nak keluar daripada situ. So sebelum kita dipaksa untuk rasa khaufa wa tama'ah di neraka, Allah nak kita rasa benda tu. Tanpa ada sebarang siksaan, tanpa ada sebarang paksaan, engkau kena usaha untuk berdoa, minta pada Allah dalam keadaan begitu. Sekarang. Oh dahsyat. Maksudnya perasaan khaufan wa tama'ah tu dalam neraka pun, ahli neraka pun ada, ahli syurga pun ada perasaan tu. Yes. Bezanya mereka mengalami physically, mentally. Sekarang kita bina perasaan tu. Berharap pada Allah, takut pada siksaan Allah, berharap supaya kita selamat dalam kita berdoa. Kesannya apa? Apa kesannya? Kesan khaufa wa tama'ah ni, dia akan merubah tindak tanduk kita. Sebab apa saja yang Allah suruh atas muka bumi ni, bagi mereka yang ikut, dekat akhirat nanti dia tak payah buat. Orang yang tak nak ikut, dekat akhirat nanti dia kena buat. Dan dia kena buat selama-lamanya. Engkau tak nak rasa takut sekarang. Nanti dekat akhirat, engkau akan rasa takut selama-lamanya. Engkau tak nak berharap dengan Allah sekarang. Nanti dekat neraka, engkau punya harapan itu menggunung tinggi. Tapi harapan yang sia-sia. Masya Allah. Maknanya itu cakap Ustaz kata emosi dia orang dimain-mainkan kan dalam keadaan dia orang diseksa, tapi itulah yang khaufan wa tama'ah tu pun harapan dia orang tertinggi juga lagi. Macam ahli syurga pun dah ada khaufan wa tama'ah tu, ahli neraka pun ada, tapi harapan dia orang tu lebih tinggi dah daripada untuk selamatkan diri daripada siksaan neraka tu. Masya-Allah. So kullama aradu ay yakhruju minha, setiap kali mereka nak, Allah akan kembalikan. Waqila, dan dikatakan kepada mereka. Disebut qila, tak tahu siapa yang bercakap. Tak tahu siapa yang bercakap. Dan sudah barang pasti bukan Allah yang bercakap, kerana Allah dah menyampah tengok diorang ni. So waqila mungkin dalam kalangan malaikat-malaikat yang menjaga neraka. So malaikat-malaikat ni akan bercakap, Zuqu azaban nari alladhi kuntum bihi tukadzibun. Dan dalam ayat ini, dia ada siksaan emosi yang sangat berat. Siksaan emosi yang sangat berat. Cuba kita gambarkan begini. Kita mangsa buli di sekolah. Satu kelas kita semua buli kita. Tapi yang kita tahu, hanya 2-3 orang yang benar-benar bagi tekanan fizikal. Tangan dia betul sampai ke badan kita, kaki dia betul sampai ke badan kita. Bagi kita itu tak ada masalah selagi mana kita masih boleh bertahan. Yang kita sangat sakit hati adalah batu api yang sebut kat belakang. Dan kita tak tahu siapa dia. Pukul lagi. Biar dia rasakan. Tapi kita tak tahu siapa bercakap tu. Itu lebih memerikkan. Emosi itu lebih terganggu. Sebab batu api tu.
So waqila lahum, dikatakan kepada mereka, zuqu azaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Rasakan. Dulu kan korang suka sangat main-mainkan. Rasakan. Tapi tak tahu siapa yang bercakap. Batu api yang kat belakang. Tak tahu siapa bercakap. Dalam keadaan anonymous macam tu, lebih rasa sakit hati. Sama macam yang kita hadapi dekat media sosial. Kan, page-page kerajaan, fake account, datang komen. Kita sakit hati sebab kita tak tahu siapa yang bercakap. Allah kata waqila, tak tahu siapa bercakap. Emosi, ya, tekanan emosi dalam keadaan tak tahu siapa bercakap itulah lebih perit, lebih berat. Mereka bukan sahaja diseksa fizikal tetapi emosi. Oh, dahsyat. Kemudian Allah kata walanudhiqannahum minal azabil adna dunal azabil akbari la'allahum yarji'un. Dan demi sesungguhnya kami dengan penuh rahmat dan kasih sayang kami rasakan dulu sedikit azab dunia sebelum azab besar di akhirat. Tujuannya supaya mereka bertaubat. Tujuannya supaya mereka kembali kepada Allah. Oh, Ustaz Fawaz hari itu rumah dia terbakar. Dan kita katakan, dahsyat betul ujian dia. Tapi Allah kata itu merupakan azabil adna. Ujian yang rendah. Adna ni paling rendah. Dunia ni, maksudnya dunia ni asal perkataan dana. Adna ni paling rendah, paling ringan. So rupanya bila kita diuji dengan ujian-ujian yang kita gelar sebagai ujian berat. Kematian anak, aksiden, lumpuh, stroke, kanser, rumah terbakar, ada ahli keluarga yang meninggal, perceraian. Semua itu Allah kategorikan sebagai azabil adna. Tujuannya apa? La'allahum yarji'un. Sayang tak Allah pada kita? Sayang. Allah bagi kita ujian-ujian tu supaya kita kembali kepada dia. Problem is, manusia-manusia fasik, setelah diberi ujian semacam itu pun, menjauhkan diri daripada Allah. Malah lebih teruk, menyalahkan pula takdir. Menyalahkan pula Allah Subhanahu Wa Taala. Wal-iyazubillah. Didatangkan ujian-ujian semacam itu supaya kita tidak terus diberi ujian yang besar, yang dahsyat di akhirat. Kerana apa? Sepanjang di dunia dia tak dapat, dia tidak diberi ujian. Hidupnya sangat senang lenang. Malah kerana kesenangan, kelenangan itulah menjadikan dia lebih jauh daripada Allah. Hidup dalam keadaan istidraj. Aku tidak pernah diuji. Oh, rupanya Tuhan suka pada aku. Akhirnya dihidup dalam keadaan delusional. Kan? Dalam keadaan ilusi semata-mata. Perasaan bagus. So Allah kata walanudhiqannahum. Kami akan pasti beri kamu rasa sedikit azab di dunia sebelum azab yang besar. Sebab bila Allah kata azab, ini merupakan ujian-ujian yang kita tak suka. Kalau Allah kata dia ada bentuk azab, dia ada bentuk bala, dia ada bentuk fitnah. Bala ujian. Tapi boleh jadi ujian tu ujian kesenangan. Dia ada bentuk-bentuk macam tu. Tapi azab, dia bentuk ujian-ujian perit. Kelaparan mungkin. Tak cukup duit mungkin. Sakit mungkin. Tu. So walanuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbari la'allahum yarji'un. So bila kita dapat ujian atau kita nampak orang lain dapat ujian, tolong ingatkan kepada dia bahawa jom mari sama-sama kita kembali
bertaubat kepada Allah. Kerana itulah harapan Allah. La'allahum yarji'un. Jika tidak, kita akan menerima seperti mana ayat 20. Jika tidak, kita akan delusion. Rasa kita sudah cukup baik. Jika tidak, kita akan tergolong dalam golongan ayat ke-22. Wa man azlamu mimma dzukira bi ayati rabbih summa a'rada anha. Kali kedua Allah sebut tentang ingatan terhadap ayat-ayat Tuhan. Siapa? Tiadalah yang lebih zalim. So zalim ni dia ada level-level dia. Yang paling zalim adalah bila datang ayat-ayat Allah, dia berpaling dengan sombong. Summa a'rada anha. Orang paling zalim adalah bila datang peringatan, zukira dalam bentuk dia dah tahu. Tapi bila diingatkan, dia berpaling. Bukan dia tak tahu, dia tahu. Zukira tu dalam bentuk begitu. Bukan sesuatu yang baru. Tak. Dia dah tahu. Siapa yang diingatkan tentang ayat-ayat Tuhannya, summa a'rada anha. Summa pula bukan dia tidak diberi masa. Summa tu dia ada gap masa. Mungkin kita nasihatkan dia hari ini, kau janganlah buat macam ni. Sudah-sudahlah tu. Kan Allah kata dalam Quran begini-begini. Nabi sendiri dah tunjuk macam ni. Tak apalah, aku fikirkan dulu. Summa a'rada anha. Malah dia kembali berpaling pula. Inna minal mujrimina muntaqimun. Maka sungguh dalam kalangan orang-orang yang ingkar itu, kami akan bagi dia balas. Muntaqimun. Kami akan balas dia. Kita nak tengok apa maksud muntaqim. Yunfiqun muntaqim. Ya'malun. Jaya muntaqimun. Ya, tengah rujuk tafsir. Muntaqim, yarji'un. Okey. Okay. Orang-orang yang tidak mengambil pengajaran itu Allah gelar sebagai mujrim, bermaksud penjenayah. Kenapakah mereka digelar penjenayah? Kerana mereka tahu undang-undang tetapi mereka langgar juga. Mereka seorang yang melanggar undang-undang, memang seorang yang melanggar undang-undang dunia juga dipanggil penjenayah. Maka kalau undang-undang dunia sudah digelar begitu, undang-undang Allah apatah lagi? Lagilah besar jenayah yang mereka lakukan. Dan kita sekarang tinggal dalam dunia yang Allah beri. Sepatutnya kita kena hidup ikutlah undang-undang Allah. Bukan senang hati saja hirup udara, makan makanan yang diberi, tetapi undang-undang dia kita tak nak pakai. Itu dari sudut logiknya. Inna minal mujrimina muntaqimun. Selayaknya lah penjenayah akan menerima akibat. Kami akan tetap balas. Lalu ayat tentang perbandingan antara mukmin dan mujrim Allah tutup, dan ayat 23 cerita lain. Ayat 23 cerita lain. Allah datangkan contoh. Walaqad ataina Musal kitab. Kenapa tiba-tiba cerita tentang Nabi Musa? Kerana Allah nak bagi tahu
Umat terdahulu pun dapat kitab. Seperti mana? Contoh Musa. Engkau orang mujrim, kenapa engkau jadi macam ni? Kami dah bagi kitab, engkau tetap nak langgar undang-undang. Engkau tetap nak langgar peraturan Allah. Why? Nabi Musa kami bagi kitab. Itu dia punya munasabah antara ayat sebelum dan ayat yang 23 ni. Walaupun di dalam bentuk cerita baru, tetapi dia masih ada lagi kaitan. Kami datangkan contoh, Nabi Musa. Telah kami bagi kitab. Fala takum fi miryatim min liqa'ihi. Maka janganlah engkau ragu menyambut dan menerimanya. Ragu untuk terima apa ni? Quran. Sebab sebelum ni Nabi Musa juga dapat kitab. Sekarang engkau dapat kitab. Kitab yang hampir sama. Jadi janganlah kamu ragu untuk menerimanya. Miryatim min liqa'ihi. Miryah ni ragu, macam tak confident. Wa ja'alnahu hudal li bani Israel. Dan kami jadikan kitab yang Musa terima itu petunjuk kepada Bani Israel. Kami dah bagi Nabi Musa kitab dan kami jadikan kitab itu petunjuk kepada Bani Israel. So, kamu yang dapat Quran ini janganlah ragu. Begitu dalam bentuk ayat yang lazim kita guna. Tapi kerana ayat ini datang daripada Allah, Allah sisipkan dulu benda yang sepatutnya menjadi topik utama. Topik utamanya apa? Ragu. Musa kami berikan kitab, janganlah kamu ragu terhadap kitab kamu ni. Sebab kitab yang Musa dapat tu menjadi panduan, hudan kepada Bani Israel. Lalu, kerana kitab yang kami bagi itu dan dia menjadi panduan kepada Bani Israel, maka kami jadikan waja'alna minhum, kami jadikan antara mereka a'immah, pemimpin, yahdu nabi amrina, yang membimbing kaum masing-masing dengan hukum agama kami, lamma sabaru, selagi mana mereka bersabar ikut peraturan. Wa kanu bi ayatina yuqinun, serta mereka tetap dan yakin terhadap keterangan-keterangan dalam kitab kami. So kita kata kita nak umat Islam ini menerajui dunia. Dan Allah bagi tahu ayat 24. Dengan kamu berpegang teguh terhadap kitab itu, ikut peraturannya dengan sabar dan yakin, waja'alna minhum a'immah, kami jadikan mereka ketua. Tak perlu formula lain. Tak perlu buat round table meeting. Tak perlu nak pecah kepala macam mana nak menaikkan kembali umat ini supaya ada pemimpin yang berwibawa. Allah bagi tahu, yahdu nabi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dua faktor. Ikut apa yang Quran sebut dengan sabar dan yakin dengannya. Cukup. Tiap minggu kita baca kan. Hari ini baru perasan. Ayat 24. Ayat tentang kepimpinan. Malah Allah bagi contoh. Bani Israel. Bani Israel mungkin kita tak trigger sangat. Yahudi. Allah bagi contoh. Yahudi terdahulu. Boleh jadi pemimpin dalam masyarakat dia. Hanya semata-mata dia ikut kitab Taurat. Ikut kitab Taurat pun boleh jadi pemimpin. Apatah lagi kalau kita ikut yang updated version Al-Quran. Wow. So begitulah apa yang sebenarnya ditawarkan oleh Quran
supaya kita benar-benar tunduk, patuh dan ikut. Dia mengangkat martabat kita, mengangkat kemuliaan kita. Dan kita tak perlu menagih pada orang lain, pada sesama makhluk untuk mencari kemuliaan. Tak, memadai Quran. Quran itu mukram, sumber kepada kemuliaan. Quran itu mukjiz, menenggelamkan, mengalahkan yang lain. Dan kalau kita mengikut mukjiznya Quran, dah pasti kita akan mengungguli yang lain. Kerana kita bersama dengan sesuatu yang mengalahkan yang lain. Mukjiz, mukjizat. Itu intipati mukjizat. Tujuannya mengalahkan yang lain. Dan kalau kita boleh yahdu Nabi Amrina, ikut panduan Quran dengan sabar, selagi mana mereka bersabar. Oh, rupanya nak ikut panduan Quran ini bukan kaleng-kaleng. Bukan boleh ikut separuh hati. Bukan boleh ikut, hari ini aku berusaha nak ikut, besok belum tentu. Tak. Dia kena ada konsistensi. Sabaru bukan hanya bermaksud tahan diri. Sabaru juga, sabar juga bermaksud konsisten. Tak boleh separuh-separuh lah Ustaz. Tak. Itu bukan option. Dia kena ikut keseluruhan. Kafah. Ikut, betul-betul ikut. Lalu, apa usaha kita? Kalaupun bukan kita yang boleh nak ikut 100% Quran, tolong jadikan generasi kita. Sediakan generasi kita untuk mengikuti Quran dari awal. Lamma sabaru, konsistensi. Wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan adakah tuan-puan rasa pendukung Imam Mahdi, pendukung Nabi Isa itu terhasil dalam tempoh 1 hari? Tidak. Mungkin bukan waktu hayat kita ni. Tapi kita boleh sediakan generasi itu bermula dari kita. Bila kita bersabar, konsisten buat, yakin dengan Quran, maka Allah akan jadikan dalam kalangan mungkin keturunan kita, a'immah, pemimpin yang sama-sama bersama dengan Imam Mahdi dan Nabi Isa memerangi Dajjal. Who knows? Mungkin anak kita, mungkin cucu kita. Mungkin cucu kepada anak kita. Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Saya ada kawan yang sangat firm dalam nak membentuk anak dan keturunan dia menjadi penolong Nabi Isa. Dia punya firm tu sampai ke tahap dia pernah berdoa, ya Allah, kalau anak dalam kandungan aku ini bukan terpilih dari mereka yang mendukung perjuangan Nabi Isa, aku sanggup keguguran. Sampai ke tahap tu, dia punya conviction, keinginan dia, nakkan zuriat yang boleh membantu Nabi Isa. Wow, kita mungkin tak sampai ke tahap tu dah kan. Sebab kita mungkin kita punya target dalam kehidupan kita ni berbeza-beza. Ada orang yang sangat into that. Tapi walau apa pun Allah tidak mensia-siakan apa yang kita buat. Allah tidak sia-siakan apa yang kita buat. Setiap kita ni akan
dinilai berdasarkan apa yang kita buat. 2 kali Allah ulang tadi. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Allah tidak kata jazaa'an bima kanu apa nama? Ya'lamun, ilmu. Ya'lamun. Allah kata ya'malun, bukan ya'lamun. Sebagai balasan terhadap apa yang kamu tahu, tak. Tapi sebagai balasan terhadap apa yang kamu amal, apa yang kamu buat. Okey. Lalu ayat 25. Wah, kita dah hampir habis ni kan, beberapa ayat lagi. Tak apa. Kita cuba. Ada baki 8 minit. Setelah Allah bagi tahu tentang dahulu sudah terbukti orang-orang Yahudi ni bila dia benar-benar beramal dengan kitab yang diturunkan, kan? Diturunkan kepada mereka dengan sabar dan yakin, inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Maka sungguh Tuhanmu sahaja yang akan memutuskan hukumnya antara mereka pada hari kiamat mengenai apa yang mereka berselisih padanya. Okey. Kita tahu bahawa orang Yahudi, Bani Israel, sejarah sejarah mereka itu penuh dengan turun naiknya kekuasaan. Ada ketika bila mereka berada di tampuk kuasa, maka dalam kalangan ketua-ketua ini mudah korup. Mudah korup dalam bentuk apa? Mereka sering berbalah arahan-arahan yang terdapat dalam kitab mereka. Lalu Allah bagi tahu, Allah sahaja yang tahu dan memutuskan hukum antara mereka pada hari kiamat. Kita pun sama, kita ada 4 mazhab. Tapi bukan dalam bentuk berbalah. Tapi ada orang yang suka membesar-besarkan perkara cabang, lalu bergaduh. 4 mazhab diwujudkan bukan untuk bergaduh. Tapi mereka jadikan itu poin untuk bergaduh, untuk berbalah. So zaman berzaman manusia memang begitu. Walaupun dirujuk pada kitab yang sama, mendengar dari kitab yang sama, tapi pandangan yang terhasil daripada itu berbeza-beza. Kan? Cara Kak Syida memahami apa yang saya cakap berbeza dengan Syahira memahami apa yang saya cakap. Beza. Maka kerana ada perbezaan tu, diorang bergaduh. Poin utamanya dalam ayat ini adalah Allah kata kami bagi kamu kitab. Kamu mungkin akan ada pemahaman yang berbeza-beza. Tapi adakah kamu boleh bersabar dengan perbezaan itu? Menolak tepi sebarang perbezaan, mengutamakan persamaan? Kamu boleh ke buat macam tu? So jika tak boleh, masih nak berbeza juga, masih nak bergaduh juga, dan Tuhanmu sajalah yang akan memutuskan hukumnya di antara mereka pada hari akhirat. Fima kanu fihi yakhtalifun, terhadap apa yang kamu perselisihkan. So dia nanti kesudahannya akan kembali kepada sikap manusia. Walaupun pada dasarnya Allah sudah nuzulkan Quran ini. Allah dah turunkan Quran ini. Bagaimana manusia memahaminya dan bagaimana manusia boleh mengharmonikannya bersama dengan manusia yang lain, itu lebih utama. Sebab tu tindakan Nabi Harun. Tindakan Nabi Harun dalam peristiwa Samiri, Allah highlight dalam Quran. Aku tak nak mereka berpecah.
Nabi Musa tanya, kenapa engkau tak marah? Kenapa engkau tak prevent? Aku tak nak diorang berpecah. Jawapan Nabi Harun. So ada kalanya kesatuan itu lebih utama didahulukan berbanding pendapat peribadi kita. Kadang kita pelik, kenapa ustaz tu tak tegur dia? Dia dah buat salah macam tu, kenapa tak tegur? Mungkin bagi ustaz tu dia rasa, kalau aku tegur, dia akan menjadi lebih jauh daripada masyarakat. Dia menjadi lebih jauh daripada kita sebab aib dia dibuka depan-depan orang. Dia mungkin belum matang, belum cukup matang untuk menerima. Kan tadi syaratnya apa? Yakin dan sabar. Lamma sabaru dan yuqinun. So dua kata kunci ini. Kak Syida dan rakan-rakan mungkin boleh usrahkan bersama. Bagaimana nak memahami sabar dan bagaimana nak membina keyakinan tentang ayat Allah. Dan yuqinun, ingat semula yuqinun kita jumpa kat mana? Ayat 12. Sekarang baru kami yakin. Orang-orang mujrim kata, sekarang baru kami yakin. Ayat 12. So better off kita cari dulu keyakinan. Cari bukti-bukti yang kita benar-benar yakin. Allah tak suruh kita buat banyak. Allah suruh kita buat sikit je. Saya ulang banyak tempat dan banyak kali dah tentang berkaitan contoh ini. Bukti Allah suruh kita buat sikit. Kebahagiaan rumah tangga. Arahan daripada Allah adalah litaskunu ilaiha, supaya kamu boleh usahakan untuk capai ketenangan antara kamu berdua. Litaskunu ilaiha. Bila kamu dah capai itu, Allah kata waja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Kami akan jadikan antara kamu mawaddah, perasaan yang cinta yang bukan alang kepalang, dan rahmah. Tugas kita buat apa? Cari ketenangan. Jadikan pasangan kita pasangan yang menenangkan. Kita pula kena buat perangai-perangai yang menenangkan. So, buat sikit je. Tapi Allah akan buat the rest. Macam tadi, contoh antara kita dan peguam kita. Peguam kita yang turun naik mahkamah. Dapatkan tarikh, dapatkan itu, dapatkan ini. Kita bertawakal saja pada Allah. Allah uruskan yang lain. Buat je sikit. Tapi balasannya berkali ganda. So, kita kena menjadi mukmin yang smart. Sebab rata-rata orang-orang yang tidak beriman, orang mujrimin merasakan agama ini adalah agama yang hard. Tapi kita perlu beragama dengan cara yang smart. Buat apa yang Allah nak dengan sabar dan penuh keyakinan. Sebarang perselisihan nanti, biar Allah yang putuskan. Biar Allah yang putuskan. Yang penting, kita bina kekuatan, bina kesatuan, dahulukan perpaduan. So, dah sampai masa 12.30. Saya rasa cukup dulu setakat itu. Dan saya serahkan kembali kepada Kak Syida. Allah Ustaz, atas keputusan pagi hari ini, betul-betul lah apa yang minta maaf lah Ustaz, sebab kita sebenarnya selalu baca Quran tu, orang kata macam, betul lah, kita ulang balik lah huruf-huruf muqata'ah ya Ustaz, baca. Tapi Alhamdulillah, bila ada sesi sebegini, penyampaian daripada Ustaz, penjelasan daripada Ustaz, penyampaian daripada Ustaz, kurang-kurangnya kita baca lepas ni, ada je mana kita kena ambil kat situ. Surah Sajadah ni ada apa? Ada syurga Allah ceritakan kat situ. Macam mana Allah raikan hari di syurga tu dengan siapa? Dengan Jannatul Ma'wa. Sama ada kita siapa? Kita tahu Jannatul Firdaus kan. Lepas tu pula yang apa tu? Yang ada pada ayat ke-15 tu. Apa tu? Yang sujud tu. Allah tak suruh kita solat terus tapi Allah suruh kita berdoa. Tapi itu sebenarnya kan dia tunjukkan khas kepada apa? Muslim yang
yang ABC lah kan, kadang-kadang apa yang usul syar'i kan, kebanyakannya dia orang tak ambil manfaat pada itu, tak bangun pada untuk dia tak solat, tak bangunlah awal, bangun untuk kerja saja kan. Banyak ada dekat situ, Allah titipkan dekat surah As-Sajdah tu, insya-Allah kita akan bagi tahulah kat kawan-kawan semua kan yang mana masih muda-muda lagi, manfaatkanlah waktu-waktu yang apa, doa mustajab waktu bangun. Tu yang ayat ke-15 tu yang untuk kita bangun untuk bersujud tu. Kalau kita fikirkan lambung kiri tu orang-orang yang orang untuk bangun solat sahaja, tapi tidak. Yang kita punya ABC ni pun boleh lagi, masih lagi boleh ada manfaat kepada waktu-waktu tu kan. Masya Allah, Alhamdulillah. Sahabat-sahabat, jika ada persoalan kepada Ustaz, silakan untuk bertanya kepada Ustaz. Saya selalu terkesima lah setiap kali pun setiap Ustaz. Kak Umi, ada apa Kak Umi tanya kepada Ustaz? Ni yang apa yang dia trigger pada ayat ke-12 tu, yang apa yang mujrimun tu kan, apa tu. Masih lagi dia trigger lah dengan ayat tu, tapi bila penjelasan Ustaz tu lagi banyak-banyak dia trigger, lagi banyak benda yang jumpa dalam tu. Nisha, ada soalan untuk Ustaz? InsyaAllah Ustaz, kita insyaAllah minggu depan, ini sesi kita yang terakhir untuk bulan Ramadan. Lepas tu kita akan bercuti panjang lah, lepas Syawal kita akan berbalik kelas kita lah insyaAllah. Mungkin tengah Syawal kot. Maksudnya Ustaz boleh recap sikit dan boleh tutup lah untuk yang As-Sajdah ni kan insyaAllah. Boleh, insyaAllah. Sahabat-sahabat, ada persoalan ke nak bertanya kepada Ustaz? Ustaz ada tugasan ke lepas ni Ustaz? Tak ada, sebab hari ni saya mohon cuti sebenarnya. Anak saya demam, 2 orang. So diorang tengah beraktiviti dah tu kat depan tu. Okey, faham. Semalam batuk-batuk, muntah. So kena jagalah. Musim-musim sekejap hujan, sekejap panas ni kan. Tadi hanya soalan nak tanya Ustaz, tapi dah lupa apa soalan nak tanya ke Ustaz ni. Terima dengan pendengar. Salam, silakan. Ustaz, so daripada sesi hari ni kan, 4 keywords yang trigger saya. First is yakin, sabar, takut, berharap ataupun doa kepada Allah. So we can summarize. Mungkin Ustaz boleh betulkan saya lah kalau saya salah. 4 words ni mungkin yang we can sit and macam go deeper, tengok macam mana benda ni boleh enhancekan kita lagi untuk menjadi mukmin yang sebenar. Allahu a'lam. Betul, terima kasih Nisha. Ada kali ni kita perlu simplify. Maksudnya daripada ayat-ayat Quran yang kita baca itu, kita cuba dapatkan perkataan-perkataan yang kita boleh pegang. Contoh macam tadi yang Nisha buat tu, sabar, yakin, dan kita cuba hidup dengan perkataan tu. Sebab Allah tidak diturunkan Quran ini bukan dalam bentuk nak membuatkan kita susah. Tetapi Quran ini memudah cara. Dia as if macam kalau kita dulu nak ambil SPM, selain daripada kita baca buku teks yang sangat memboringkan tu, maka ada pihak luar yang cuba simplify buku teks itu, lalu dikeluarkan saja kata-kata kunci. Dan daripada kata kunci itu sebenarnya kita dah boleh olah, dah boleh nampak perkaitan antara satu sama lain. Cumanya Quran pula Allah nak supaya kita pertamanya dapatkan panduan daripada Quran, kemudian bina community, bina kelompok yang boleh saling mengingatkan, kerana kita ni memang tempat lalu lalang lupa. Kita memang terlupa. Contoh yang paling lelaki susah nak ingat adalah anniversary. Sebab dia ada 2 tarikh anniversary. Satu tarikh miladi, satu tarikh hijri. Yang tu perempuan dua-dua ingat. Bang, semalam anniversary kita. Mana ada, bukan hujung tahun ke? Tak, semalam yang tarikh hijri, bulan Islam. Manalah kita nak ingat. So, mengingatkan inilah tugas sesama kita. Saya pun tak ingat semua benda.
Saya pun tak ingat apa yang pernah saya sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Dan bila datang kepada kita peringatan, maka kita seharusnya tunduk di hadapan peringatan itu. Di situ bagi yang memberi peringatan, dia kena ada elemen sabar. Tolong jangan buka aib dia, tolong guna perkataan-perkataan yang elok. Itu elemen sabar. Bagi yang mendengar peringatan tu, dia juga kena sabar. Tolong jangan melenting, tolong tahan telinga, tolong akui kesilapan. Dua-dua ada elemen sabar. Cuma dia berada di tempat mana untuk execute sabar tu. So, bila kita dah bina kelompok tu, komuniti yang sama-sama memahami, sama-sama baca Quran, satu fikrah, maka kita akan membina satu perpaduan. Bersama, sama-sama buat perpaduan. So, kalaupun ada khilaf, perselisihan, dia tidak berlaku dengan sangat teruk sehingga tidak boleh disatukan kembali, sehingga sampai ke tahap kita settle di akhirat. Tak, bukan sampai ke tahap tu. Tengok tadi ayat yang terakhir kita baca tadi tu, kan? Yaumal qiyamah, sampai ke akhirat, settle tu ke akhirat. Tak, Allah tak nak macam tu. Biar engkau settle berdamai di dunia sesamamu. Kerana tu Quran turun. Quran turun membawa Islam. Islam ni agama yang damai. So orang Islam sepatutnya mendamaikan sesama kita. Tapi kalau kita nak cari contoh masyarakat kita yang tak mungkin berdamai, banyak. Tapi kita sebagai orang yang nak memahami Quran, jom kita bina satu legasi baru, pendekatan baru. Yang kita kalau diuji dengan perpecahan begitu, kita bersedia untuk berdamai. Luar biasa. Luar biasa. Ustaz, perpecahan tu bukan berlaku di kalangan, bukan berlaku di luar saja Ustaz. Di kalangan adik-beradik, silaturahim kita pun, adakah itu sunnatullah akhir zaman Ustaz? Perpecahan tu everywhere. Nak kata sunnatullah itu saya tak berani lah. Tapi dia merupakan ujian. Ujian terhadap kita lah, umat Islam terutamanya. Bagaimana kita nak menyelesaikan masalah perpecahan tu. Kalau kita dapat settlekan masalah perpecahan tu, kita sebenarnya sudah pun boleh settlekan banyak perkara. Sebab kelompok komuniti itu bermula daripada keluarga, hubungan keluarga. Kalau kita boleh mendamaikan ahli keluarga kita, banyak benda boleh settle. Paling utama adalah hati kita sudah sangat lega. Itu paling utama lah. Hati kita lega. Kita dah tidak lagi bermasam muka dengan adik, kan? Mula bertegur sapa. Wallahu a'lam. Ustaz, itu sebabnya kita belajar Ustaz. Kita sentiasa dalam majlis ilmu. Bukan nak kata membezakan antara yang berilmu tak berilmu, tetapi sebab kita dalam bimbingan Allah lah, kan. Nak buat sesuatu tu kita takut. Kita cuba jaga yang terbaik lah, tapi kadang-kadang Allah uji juga kan. Ujian tu taklah seberat macam Ustaz cakap azab yang lebih pedih tu, tapi kita anggap tu ujian tu nak tak nak kena lalui jugalah, kan. Sebab kita dah orang yang dah belajar ni, bukan nak kata apa, mesti ada perbezaan dan kita nak handle masalah tu, kan. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz perkongsian hari ini. Dah 12.41 dah, Ustaz pun ada urusan. Kali ikutkan, tak apalah, nanti kalau apa-apa nanti boleh PM Ustaz. Dah lupa soalan tanya apa tadi. Tak ingat tanya soalan apa. Okey, insyaAllah. Sahabat-sahabat tak ada persoalan nak ditanya ke ya?
cuma laginya terkesima lah dengan perkongsian As-Sajadah ini. Memang baca selama hari ni, subhanallah, alhamdulillah, Allah ilhamkan apa yang patut kita dapat lah sebelum kita semua pejam mata kan. Kadang-kadangnya bila kita menghadap Allah nanti ada benda kita baca setiap malam tu, salah tidak amuk dan sejadah, ada pengisian kita bawa, ada benda kita faham, ada benda kita kena faham dan kena buat kan. Terima kasih Ustaz atas perkongsian hari ini. InsyaAllah Kak Syida bersyukur sangat atas kesudian Ustaz untuk meluangkan masa keberadaan pagi ini. InsyaAllah tak ada apa yang sia-sia Allah, walaupun yang kata apa, walaupun tak seramai yang hadir, tapi alhamdulillah ada insan-insan terpilih untuk menghadiri majlis pagi ini, insyaAllah Ustaz ya. Terima kasih banyak Ustaz, insyaAllah. Kita jumpa lagi minggu depan penghubungan lah untuk sesi akhir Ramadan lah kita, insyaAllah. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Nisha, terima kasih semuanya atas keadaan pagi ini. Banyak benda yang kita dapat hari ini. Zahira, Sama nanti. sama Nisha. Nisha tadi ada empat, satu lagi yang lupa lah. Yakin, sabar, tahu, takut. Ada satu lagi apa tadi ya? Berharap atau doa. Apa tadi? Khauf dengan matama'a ya? Berharap. Ya, kena check balik semula lah benda-benda ni semua. Masya Allah. Terima kasih ya. InsyaAllah kita jumpa lagi hari esok untuk sesi dengan Pak Endang pula ya. Banyak benda yang tadi Ustaz lupa tadi kat mana tak tahu soalan dia. Kita jumpa lagi ya. Terima kasih. InsyaAllah kita endkan sesi pagi ni. Kak Umi, mana Kak Umi? Tak dengar ke? Dengar sahaja tapi tak sahut kot soalan pun. Kak Umi ada letih. Dia bertadarus ke? Ya Allah. Hai. Okey, rehatlah. Tak apalah. Tam dah. Tak kata dah, patutlah. Bulan nanti apa ni buat majlisnya. Tak tahulah boleh ke tak ke. Yelah, mudah-mudahan untuk segalanya. Menakutkan. Apa tu? Menakutkan apa tu? Minta maaf Zahid batin sudah. Selamat berpuasa semua. Assalamualaikum. InsyaAllah jumpa lagi ya. InsyaAllah. Assalamualaikum. Kita endkan sesi pagi dengan kaji kafarah dan surah Wa'as. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Okey, jumpa lagi kami ya. Endkan sesi pagi dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.